ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama sekali, mari kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang yang mensyukuri nikmat. Dan dengan berkat kesyukuran itu, mudah-mudahan kita ditambah lagi nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dimuliakan, pada malam ini saya rasa saya nak berkuliah secara umum. Kita tidak merujuk kepada kitab yang kita guna sebelum ni lah. Jadi kita nak kuliah sempurna dengan Isra' Mi'raj. Jadi untuk kali ini kita khususkan huraian ini berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Jadi tidak merujuk kepada kitab mabadi ataupun prinsip-prinsip ilmu tasawuf lah untuk malam ini. Jadi berkait dengan peristiwa Isra' Mi'raj, banyak pelajaran yang dapat diambil daripada peristiwa besar yang berlaku dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah meneliti peristiwa ini dan mereka itu dengan kepakaran yang tersendiri, dengan pengkhususan dalam bidang masing-masing telah mengambil istifadah, mengambil pedoman, petunjuk, hukum, pengajaran dan sebagainya daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ahli-ahli fiqh, fuqaha, mereka meneliti aspek-aspek hukum yang berkait dengan peristiwa itu. Demikian juga para ulama usuluddin, ulama ahli tasawuf, mereka meneliti peristiwa yang sama tetapi mengambil pedoman sesuai dengan bidang kepakaran dan keahlian masing-masing. Kerana sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sumber hukum yang dijadikan pedoman oleh alim ulama untuk mengambil pedoman daripada apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang saya nak sebut pada malam ini berkaitan dengan Isra' Mi'raj ini adalah beberapa perkara yang saya rasa perlu saya mengulasnya untuk kita sama-sama ambil manfaat. Secara umumnya, secara ringkas, secara mudah, Isra' Mi'raj ini bermaksud perjalanan Nabi. Ini makna istilah. Perjalanan yang dilalui, yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada waktu malam. Jadi peristiwa ini berlaku pada waktu malam, tapi bukan sepanjang malam tu. Hanya satu ketika di antara waktu-waktu di malam hari itu. Nanti saya akan mengulas beberapa aspek berkait dengan fakta-fakta ini. Jadi Isra' Mi'raj Nabi itu bukan sepanjang malam.
Bukan daripada maghrib sampai subuh, tidak. Satu waktu sepanjang malam tu, seketika saja. Tapi peristiwa ini berlaku pada waktu malam. Satu ketika, satu lahzah yang terjadi di malam itu. Jadi perjalanan Nabi itu berlaku pada malam itu, yang mana pada malam kejadian peristiwa Isra' Mi'raj ni, itu giliran Nabi bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi duduk bersama dengan Aisyah. Ada di rumah Aisyah, ada di tempat Aisyah pada malam kejadian itu. Jadi perjalanan Nabi pada waktu malam daripada Mekah pergi kepada Baitul Maqdis di Palestin. Kemudian daripada Palestin naik yang dinamakan Mi'raj. Perjalanan pada waktu malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis itu Isra'. Kemudian daripada Baitul Maqdis naik ke langit, itu dinamakan Mi'raj. Sebelum berlakunya perjalanan ini telah berlaku beberapa perkara pada diri Nabi Muhammad SAW ini. Antaranya adalah peristiwa pembelahan dada, syaqqus sadri. Riwayat-riwayat menyebut peristiwa pembelahan dada Nabi ini berlaku banyak kali, paling kurang 2 kali. Sekali ketika Nabi nak di Isra' Mi'rajkan. Sebelum itu berlaku juga sekali ketika Nabi masih kecil, sedang dalam penjagaan dan penyusuan Halimatus Sa'diyah di kampung. Jadi tentang beberapa kali itu tidak dipastikan oleh sumber-sumber rujukan yang menyebut, tapi paling kurang berlaku 2 kali berlaku peristiwa pembelahan dada. Baik, kemudian dalam perjalanan Nabi Isra' Mi'raj ini, benda ni berlaku menurut jumhur ulama berlaku dengan jasad dan ruh sekali. Maksudnya berlaku dalam keadaan nyata, real. Bukan dengan ruh saja. Dia berlaku dengan badan dan juga ruh bersekali. Itulah yang menjadi pegangan jumhur al-ulama. Dan perjalanan Nabi ini berkenderaan. Berkenderaan yang dinamakan buraq. Jadi tidak dijelaskan secara jelas tentang bagaimana bentuk sebenar buraq ni. Cuma diketahui itulah kenderaan yang dinaiki oleh Nabi dalam perjalanan Isra' Mi'rajnya. Jadi Nabi berkenderaan, yang kenderaan itu dinamakan buraq. Cuma riwayat menyebut tentang beberapa perkara tentang buraq ni, antaranya tentang kecepatan dia. Kecepatan dia itu digambarkan bahawa langkahan dia itu, satu langkah itu, jarak satu langkah itu sejauh mata memandang. Jadi kenderaan yang sangat cepat. Itulah kenderaan yang Nabi naiki pada waktu Isra' dan Mi'raj. Kemudian pada waktu Nabi pergi ke Baitul Maqdis, Nabi telah bertemu dengan para Nabi alaihimussalatu wassalam. Nabi-Nabi yang terdahulu. Nabi berjumpa di Baitul Maqdis. Kemudian bukan sekadar berjumpa, tetapi Nabi bersolat bersama dengan mereka itu, dan Nabi mengimamkannya. Nabi mengimamkan solat pada Nabi dan Rasul yang sudah pun meninggal dunia. Yang akan saya jelaskan beberapa fakta yang berkait dengan perkara ini nanti. Kemudian Nabi naik Mi'raj. Sepanjang perjalanan Nabi itu, Nabi ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi perjalanan Nabi itu ada yang membawanya, ada yang memandunya, iaitu Jibril alaihissalam. Jadi antara perkara yang berlaku dalam perjalanan Nabi ini, dalam perjalanan Nabi itu, Nabi telah diperlihatkan dengan bermacam-macam gambaran tamsilan, yakni gambaran-gambaran tertentu yang mengandungi pedoman-pedoman dan petunjuk tertentu. Seperti
diperlihatkan kepada Nabi, ada orang yang bertanam tak benih, tumbuh selalu, tumbuh buah selalu. Lepas tu Nabi tuai, lepas tu tanaman tu dituai, tumbuh lagi gambaran. Ada maksud yang disampaikan. Ada antara gambarannya, Nabi tengok ada orang yang duduk kerak lidah dia tu, guting lidah dia, guting putus sambung, guting putus sambung. Ada lagi gambar, itu pun ada makna yang nak disampaikan. Itu maksudnya gambaran tamsilan. Kemudian antaranya Nabi tengok juga ada orang yang pikul satu benda dak orok, dia pikul satu beban dak orok, dia tambah lagi barang pikulan tu. Dah lah ada tidak orok tanggung tu. Belang-belang dak orok tu tambah beban lagi. Ada juga gambaran seperti itu, ada maksud yang disampaikan. Ada juga Nabi tengok gambaran-gambaran yang menunjukkan kedudukan orang yang makan daging yang sudah mati dan sebagainya. Semua ini adalah gambaran-gambaran yang diperlihatkan kepada Nabi dalam perjalanan Isra' Mi'raj. Dan gambaran-gambaran ini memberi petunjuk-petunjuk, ada makna-makna yang disampaikan. Dan banyak lagi lah apa yang Nabi lihat sepanjang Isra' Mi'raj ini. Jadi Jibril lah sebagai penafsir, Jibril lah sebagai pemandu Nabi dalam perjalanan itu. Perjalanan Isra' Mi'rajnya Nabi tempuh perjalanan ini. Kemudian pada waktu Mi'raj, Nabi telah naik ke langit yang 7 lapis ini. Setiap lapisan itu ada penjaga dia. Setiap kali nak melepasi satu lapisan tu, minta izin dulu. Kemudian ada malaikat yang menjaga, ada Nabi yang berada pada setiap lapisan itu. Bermula dengan Nabi Adam pada lapisan pertama, berakhir dengan Nabi Ibrahim AS. Dan beberapa Nabi lagi, setiap lapisan tu Nabi bertemu dengan malaikat yang menjaganya. Demikian juga beberapa Nabi tertentu pada setiap lapisan langit, sehinggalah sampai kepada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini merupakan tempat terakhir yang dapat dicapai oleh makhluk, termasuk Jibril AS. Selepas daripada itu, Jibril tidak dapat lagi melepasinya. Maka selepas daripada itu adalah khususiah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang dinamakan Sidratul Muntaha itu ujung sekali makhluk boleh pergi, termasuk Jibril. Jadi yang dapat melepasi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan saya sebut sikit khilaf ulama tentang perkara ni. Tentang maksud melepasi itu apakah yang dilihat, itu akan saya sebut sikit kalau ada masa cukup. Kemudian Nabi dikatakan menghadap Allah. Menghadap Allah dan diperintahkan secara langsung, secara direct, tanpa perantaraan Jibril alaihissalam, ibadah. Dan itulah satu-satunya ibadah yang difardukan, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi secara direct tanpa perantaraan Jibril alaihissalam, iaitu ibadah solat. Bermula dengan 50 rakaat, kemudian Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa, dinasihati bahawa ini tidak mampu ditanggung oleh umat ni, naik lagi, minta dikurangi lagi, akhir sekali daripada 50 jadi 5. Sekalipun dikurangi jumlahnya, tapi ganjarannya tidak kurang. Satu kurniaan Allah. Demikianlah secara umumnya tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan di sekitar peristiwa ni ada latar belakang dia tu, yang mana sebelum kejadian Isra' Mi'raj ni, Nabi menghadapi beberapa keadaan yang sangat menekan jiwa. Antaranya kewafatan isteri yang dicintai, Khadijah. Kemudian kewafatan orang yang sangat dikasihi, yang banyak mendukung Nabi, pak saudara Nabi yang jaga Nabi, Abu Talib. Kemudian Nabi telah ditekan oleh musyrikun dan sebagainya. Pokok pakarnya sebelum kejadian Isra' Mi'raj ini, suasananya sangat menekan. Kepayahan, kesusahan. Itu latar belakang. Maka demikianlah yang kita lihat secara umum tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Baik, ada beberapa perkara yang ingin saya sebut di sini, untuk kita ambil iktibar di sebalik Isra' Mi'raj ini, dalam bentuk isu-isu yang umum lah.
Pertama sekali, Isra' Mi'raj ini berlaku pada satu juzuk dari malam, bukan sepanjang malam seperti yang saya sebut tadi. Dan ini pertama sekali dapat dipahami daripada firman Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang selalu kita dengar, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Jadi perkataan yang digunakan pakai lailan di sini, kalau orang belajar bahasa Arab, perkataan ini adalah nakirah. Maka difahami dari perkataan ini menunjukkan bahawa berlaku peristiwa ini bukanlah daripada awal malam sampai akhir malam, iaitu satu lahzah, satu ketika saja di antara malam tu. Sekejap saja. Perjalanan sejauh itu dengan peristiwa yang bermacam-macam tu berlaku, kalau dalam perkiraan waktu kita ini, seketika saja. Maksudnya, kalau lihat dari segi waktu kita ni, peristiwa yang berlaku yang panjang tadi tu, perjalanan yang jauh dengan peristiwa yang bermacam-macam tadi tu, tapi dalam masa kehidupan kita ini berlaku seketika saja. Maka sebab itulah apabila timbul isu apakah Nabi ni Isra' Mi'raj dengan ruh ataupun dengan ruh dan jasad sekali, maka khilaf ulama, tapi jumhur mengatakan bahawa benda ni berlaku dengan ruh dan jasad. Sebab mereka kata banyak dalil. Antaranya, kalaulah Isra' Mi'raj ini berlaku dengan ruh, maka tak pelik. Kalau berlaku secara ruh saja, perkara itu bukan perkara pelik. Tetapi kenyataannya peristiwa ini dianggap sangat pelik oleh orang-orang Arab, orang musyrikun, sehingga ada di antara orang-orang yang baru masuk Islam murtad kerana tak percaya. Kalaulah benda tu menurut huraian jumhur ulama, sekiranya perkara ni berlaku dengan ruh saja, orang tak rasa payah nak terima, sebab hanya berlaku dalam bentuk kerohanian saja. Jadi tak berasa pelik sangat, orang tak ingkar. Tapi oleh kerana dia berlaku dengan ruh dan jasad, maka orang ingkar. Orang sedap munasabah, tak percaya boleh pergi ke tempat sejauh itu. Baitul Maqdis pun tak cakap nak jauh dah. Dah lagi naik ke langit yang ketujuh itu dengan peristiwa yang bermacam-macam tengah jalan itu. Jadi mereka anggap sangat pelik. Maka jumhur mengatakan sebab perkara ini dianggap pelik kerana dia berlaku dengan ruh dan jasad. Walau bagaimanapun, Aisyah ada meriwayatkan, dan daripada periwayatan inilah sehingga setengah ulama, sebahagian mereka itu berpandangan bahawa Isra' Mi'raj ini berlaku secara kerohanian saja. Antaranya mereka merujuk kepada kenyataan Aisyah lah. Aisyah kata, pada waktu Isra' Mi'raj itu Nabi bersama dengan aku, tidur sekali dengan aku, dan aku masih lagi merasa kepanasan tempat tidur Nabi itu. Jadi Aisyah seolahnya mengatakan bahawa pada malam Isra' Mi'raj itu Nabi duduk dengan dia, maka Isra' Mi'raj itu berlaku dengan ruh semata-mata. Itu yang dijadikan dalil oleh setengah beberapa pendapat lah. Tapi jumhur ulama menyatakan bahawa dia berlaku dengan ruh dan jasad sekali. Sebab itulah dia dipersendakan, diperlecehkan, dianggap pelik, sehingga ada yang keluar daripada agama kerana tak percaya dengan peristiwa ini. Jadi bagaimana nak diselaraskan dengan keadaan riwayat Aisyah tadi itu dengan kenyataan dan pendirian jumhur ulama bahawa Isra' Mi'raj ini berlaku dengan ruh dan jasad sekali, lalu merujuk pada ayat tadi itu. Jadi mereka kata tidak ada pertemuan antara keterangan Aisyah ini dengan pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Sebab apa? Sebab peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku satu ketika saja. Sepanjang malam tu bukan daripada awal malam sampai akhir malam, tapi satu lahzah saja, satu ketika. Merujuk pada kalimat yang digunakan lailang itu berarti merujuk kepada sesuatu daripada malam, sesuatu daripada malam. Maksud bukan sepanjang malam. Berarti peristiwa Isra' Mi'raj yang berlaku, perjalanan yang panjang, yang jauh, yang banyak cerita tadi itu berlaku pada waktu kita ni seketika saja.
Baik. Maka fakta perkara yang saya nak ketengahkan di sini bahawa alam barzakh, alam ghaib, alam martab, alam hakikat, faktu masa itu tidak berperanan. Faktu masa tidak berperanan. Kita ni mungkin berasa lama ataupun berasa sangat pendek, tapi di martabat barzakh ataupun di martabat ghaib, martabat hakikatnya yang pendek ini rupanya tak pendek. Nak beritahu bahawa masa kita hari ini ni, faktor masa kita hari ini ni, tak boleh kita nak bayangkan bahawa kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam ghaib, kehidupan di alam hakikat itu sama seperti masa kita ada hari ini. Jangan. Maka di sinilah yang menjadikan segolongan di antara sahabat-sahabat kita hari ini yang cuba, yang berpegang ataupun meyakini pendapat dan cuba menyebarkan ataupun cuba memahamkan orang tentang, dia kata, iaitu usaha nak menafikan adanya azab kubur hari ini. Adanya ada pandangan-pandangan yang dipegang oleh setengah orang dan diwar-warkan juga oleh setengah mereka itu bahawa azab kubur ni tak ada. Tidak ada. Padahal dalil-dalil tentang azab kubur ini sabit dengan begitu kuat dalam hadis-hadis. Banyak periwayatan yang mensabitkan adanya azab kubur, adanya muka dan nakir, adanya kubur jadi sepi, ada jadi luah, jadi gelap, cerah dan sebagainya. Ada binatang-binatang. Periwayatan itu sangat banyak yang mensabitkan adanya satu bentuk nikmat atau azab dalam kubur ni menurut kepada keyakinan dan amalan seseorang di dunia ini sebelum azab atau nikmat atau azab di akhirat nanti. Jadi golongan yang menafikan adanya azab kubur ni, antara alasan yang kita dengar, dia kata itu adalah suatu yang tidak adil. Tidak adil macam mana? Dia kata nyanyi kepada orang mati awal, lama kena azab dalam kubur. Jadi untung orang mati lambat. Lebih-lebih lagi hari ni mati, esok kiamat. Jadi azab dia tak lama, sekejap. Dosa kesalahan serupa je. Kawan ni kesalahan dia bunuh orang, mati zaman Nabi Adam. Seorang lagi bunuh orang kau, mati hari ni, esok kiamat lalu. Dosa serupa. Hak ni daripada zaman Nabi Adam ni kena seksa dia. Sabarlah pada hari mahsyar. Hak ni esok mati, hari ni mati, esok kiamat lalu. Sekejap masuk ubat lah dah. Sekejap je kena azab. Jadi atas dasar logik inilah mereka menjadikan dasar untuk menafikan adanya azab kubur yang sabit dengan riwayat. Sebab tu saya katakan bahawa faktor masa ini tidak berperanan di alam barzakh, tidak berperanan di alam malakut, tidak berperanan di alam ghaib, tidak berperanan, maksud tidak sama, maksud tidak sama, tidak berbenang, bukan tidak berperanan apa, tidak sama maksud saya. Tidak sama masa yang ada atas dunia ini dengan masa di alam malakut, berada di alam barzakh ataupun alam ghaib ataupun alam hakikat dan seumpamanya. Tadilah peristiwa tu panjang, Isra' Mi'raj yang ditempuh oleh Nabi. Perjalanan tu bukan dekat. Daripada Baitul Maqdis, daripada Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, naik setiap langit itu. Nabi berjumpa dengan Nabi-Nabi, minta izin lagi. Itu bukan peristiwa mudah. Kalau kita atur sesa tu, bukan sekejap boleh lepas tu. Tetapi kalau nak diadukan dengan kedudukan kenyataan Aisyah tadi tu, Nabi duduk bersama dengan aku, jumhur kata tidak bercanggah, tak rasa pelik. Sebab apa? Benda tu berlaku satu juzuk, sekejap aja. Mungkin sekejap celah-celah tu berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Celah-celah tu je. Tapi saya nak nyatakan bahawa hari ini ada satu kelompok yang agak tebal pemikiran kebendaan dia, sehingga banyak perkara-perkara yang bersifat ghaibiyat ni agak bertentangan dengan akal, cuba nak ditolak, cuba nak dinafikan, cuba nak dinyahkan dan macam-macam. Ini dah timbul hari ini.
Sedangkan Islam kita ini asasnya adalah percaya kepada percaya kepada Allah, percaya kepada perkara gaib. Asas agama kita ni. Asas agama kita adalah percaya kepada perkara-perkara gaib. Yang mana perkara-perkara itu memang akal tidak ada ruangan untuk mencapainya. Tetapi macam mana kita boleh terima tu? Apakah ini bererti kita ini sudah menjadi agama yang sifatnya taklid membuta tuli, pakai ikut saja? Apakah agama kita dalam bentuk macam ini? Tidak. Sebab apa tidak? Sekalipun perkara itu perkara gaib yang akal tidak mampu mencapainya, tetapi sumber kepada perkara-perkara ini datang daripada sumber yang diyakini dan akal mengesahkan orang ini betul, tidak diragukan dia seorang Nabi yang diwahyukan. Jadi kita percaya ni bukan atas dasar taklid membuta tuli, ikut tak tahu pasal. Kita percaya kerana berita ni mari dari sumber mana? Sumber daripada Nabi Muhammad yang diakui, disahkan, diterima oleh akal bahawa orang ni dia adalah memang seorang Nabi yang diutuskan kepada umat manusia. Jadi atas kepercayaan itulah segala perkhabaran yang gaib ke dan sebagainya diterima dengan mudah. Jadi kepercayaan seperti ini dia tidak sama dengan taklid membuta tuli. Taklid membuta tuli ni percaya tak tahu pokok pakar. Apa yang dia percaya tu dah masuk akal, tak dapat diterima, kemudian tak tahu puncanya mana, pokok pakarnya pun tak tahu. Jadi jangan samakan keyakinan kita terhadap perkara gaib dengan taklid yang membuta tuli. Kerana perkara gaib yang kita yakini itu sumbernya itu dapat kita sahkan, dapat diterima oleh akal. Akal memutuskan, menerima, meyakini bahawa orang ini memang betul-betul dia seorang Nabi yang menerima wahyu daripada Tuhan. Disahkan oleh akal dengan qarinah-qarinah yang bermacam-macam, dengan mukaddimah yang bermacam-macam, akal boleh terima orang ini. Jadi apa yang diberitahu maka tidak menjadi susah untuk diterima. Maka inilah yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar. Apabila dia dipersendakan oleh orang musyrikun, mereka mempersendakan pengalaman yang berlaku pada Nabi ni. Mereka kata apa yang berlaku pada Nabi ni dongeng lah, itulah cerita karuk lah, macam-macam lah. Jadi mereka mempersendakan. Lalu bila berita ni sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tanya. Sayyidina Abu Bakar tanya, apakah betul Nabi berkata demikian? Yang apa yang Nabi beritahu begini, apakah betul itu datang dari Nabi? Maksudnya mendengar daripada Nabi sendiri. Mereka kata ya. Kalau begitulah yang dikatakan oleh Nabi, maka aku percaya. Bahkan sekiranya Nabi beritahu perkara yang lebih pelik daripada tu lagi pun aku percaya. Kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi tindakan Sayyidina Abu Bakar ni, apakah kita nak kata dia orang panggil taklid membuta tuli? Tidak. Sebab apa? Kerana dia sudah yakin kepada seseorang yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang diutuskan. Dah mana dia boleh yakin kepada Nabi Muhammad itu? Itulah akal sudah memutuskan. Setelah melihat kepada dalil-dalil, bukti-bukti, mukjizat, keterangan macam-macam, sehingga akal boleh terima memang dia adalah seorang yang diutuskan oleh Tuhan. Jadi apa-apa yang diberitahu itu diterima atas keyakinan ini. Maka itu bukanlah sesuatu yang dinamakan taklid yang membuta tuli. Bukan. Sebab apa? Kepercayaan itu sekalipun tidak dapat diterima atau dapat dipikirkan oleh akal, tidak dapat dicapai oleh akal, tapi dia berlandaskan kepada mukaddimah ataupun sumber punca yang diterima oleh akal kebenarannya itu. Itu perkara yang jadi yang saya nak ulang balik, poin besarnya hari ini ada kelompok yang nak yang mula tidak percaya kepada adanya azab kubur kerana menganggap ketidakadilan tadi itu. Orang mati awal lama azab, orang mati lewat untung dia kerana pendek. Jadi ternyata bahawa daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini faktor masa tu tak boleh nak jadi ukuran. Tak boleh nak buat ukuran, tak boleh nak buat sipir serupa. Atas dunia ni pendek panjang hari ni tidak sama dalam kehidupan di barzakh, di alam gaib, di martabat hakikah dan seumpamanya, tidak sama. Kadang-kadang peristiwa yang berlaku di alam tu banyak panjang ceritanya, tapi dalam dunia ni sekejap saja.
Kadang-kadang berlaku di atas dunia panjang, tapi di alam akhirat sekejap saja. Jadi tidak boleh kita nak congok bahawa dia mati awal, lama kena azab, tak ada. Itu bukan ukuran dia. Masa-masa atas dunia ni, waktu ni tak boleh nak dikiaskan, nak diukur dalam kehidupan akhirat, sehingga kita nak kata tidak ada, lalu kita menafikan adanya azab kubur, soalan-soalan dalam kubur dan sebagainya yang sabit dengan nas yang banyak. Satu. Yang kedua, dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini, Nabi, saya pilih-pilih peristiwa ni, iaitu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi naik ke langit itu. Antaranya Nabi akhir sekali pergi sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang terakhir yang mampu dicapai oleh makhluk. Jadi secara gambaran kasarnya, kita nampak Nabi ni naik ke atas lah, naik ke langit yang ketujuh. Kemudian bertemu dengan Allah. Maka gambaran ini mewahamkan kepada kita seolah-olahnya Tuhan itu berada di langit, sehingga Nabi kena naik ke sana untuk bertemu dengan Allah. Ini bukan pendirian, bukan faham, bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, langit itu adalah sebagai gambaran menyatakan kemuliaan dan ketinggian, bukan tempat, bukan tempat-tempat yang tinggi dan seumpamanya. Dia adalah menunjukkan kepada ketinggian, kemuliaan, ketinggian dan seumpamanya. Baik, macam mana kita boleh kata begitu? Golongan-golongan yang berkeyakinan atau berfahaman Tuhan itu ada di langit atau ada di arasy, ternyata bahawa banyak perkara yang keliru dan bercanggah dengan dalil-dalil yang lain. Baik, antaranya, kalau kita kata secara umum dulu, peristiwa Isra' Mi'raj ini dijadikan dalil oleh sesetengah golongan untuk mengukuhkan akidah sesetengah golongan itu bahawa Tuhan itu ada di langit atau di arasy. Jadi golongan yang berpegang dengan keyakinan ini menjadikan Isra' Mi'raj sebagai dalil lah. Sebagai dalil. Baik, kita perhatikan sikit tentang perkara ini. Pertama sekali, kalau kita nak katakan bahawa Nabi Muhammad itu terpaksa naik ke langit untuk bertemu dengan Tuhan yang mewahamkan seolahnya Tuhan duduk di situ, maka bagaimana dengan peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim juga pergi menemui Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku ni nak pergi kepada Tuhanku, nanti dia akan beri hidayah kepadaku. Baik, ke mana tempat tuju Nabi Allah Ibrahim? Ke Palestin. Kalau Nabi Muhammad ke Mi'raj, Nabi Ibrahim ke Palestin. Tapi yang nak dituju perkara yang sama. Kalau Nabi Muhammad itu nak menghadap Allah di Mi'rajnya, Nabi Ibrahim pun pergi ke Palestin untuk bertemu dengan Allah. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi kepada Tuhanku. Aku nak pergi ke Tuhanku, nak jumpa dengan Tuhanku. Dia akan beri hidayah ke aku. Tapi kenyataannya, ke mana tempat Nabi Allah Ibrahim pergi? Sesuai dengan ayat ni, ke Palestin. Jadi, kalau kita adu dua perkara ni, Nabi Muhammad Mi'raj bertemu dengan Allah, Nabi Ibrahim ke Palestin bertemu dengan Allah, hak mana satu kita nak pakai? Yang di Palestin ke atau yang di atas itu? Jadi ternyata bahawa ayat-ayat ini tidaklah menunjukkan tempat bagi Allah sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
bahawa peristiwa itu menunjukkan ketinggian maqam, menunjukkan kepada kemuliaan, ketinggian maqam, bukan tempat tertentu. Itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi saya nak menyatakan bahawa golongan-golongan yang berkeyakinan Tuhan itu ada di aras, ada di langit, inilah juga dalil yang mereka pakai. Nabi Mi'raj itu ke atas tu nak memang bertemu Tuhan. Sebab apa? Mi'raj tu sebab Tuhan duduk situ dia. Itu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang yang nak faham macam tu, nak berpegang macam tu, nak beriktikad macam tu, Allah lah. Kau pandailah. Tapi saya nak beritahu bahawa itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan. Kalau ada nak pegang gitu, nak faham macam tu, nak pegang, Allah lah. Cuma saya nak khabar, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, fahaman itu fahaman yang menyimpang. Menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau siapa yang nak pegang pendapat itu peganglah, tapi jangan select kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Letaklah nama apa lain, nama lain lah. Ahli sengih ke, kewandalah apa-apa. Tapi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya kata ni kerana ada rujukan lah. Nak tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni bukan mazhab baru. Dia ada ulama dia, dia ada sejarah dia, dia ada kitab-kitab dia. Kita boleh tengok. Pegangan Ahlus Sunnah ada tak di antara mereka tu hak kata Tuhan tu atas langit? Ada tak? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada ni hak kedian-kedian ni bermula zaman Syekh Ibn Taimiyah. Lepas tu dia bawa oleh kelompok-kelompok Wahabiyah, dan sebelum itu ada kelompok-kelompok Hanabilah Mujassimah sebelum tu lagi. Tapi suhu pada zaman dikaitkan dengan Syekh Ibn Taimiyah lah. Wallahu a'lam. Tapi nak khabarnya pegangan itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menurut Ahlus Sunnah pegangan itu rosak, merosakkan i'tikad, merosakkan i'tikad dan pegangan. Jadi kita tak nak panjangkan dari segi pendalilan banyak, sebab orang ramai ni kadang-kadang tak tahu pun dalil, tak faham, tapi terkabah mana-mana mudah-mudah ialah. Kalau kita nak faham, kalau kita nak berpegang kepada faham Tuhan itu ada di langit, ada di arsy, semata-mata berpegang kepada firman Allah, summastawa 'alal arsy, kemudian Tuhan itu beristiwa, yakni duduk bersemayam di arsy, semata-mata nak pegang makna zahir itu, lalu nak meyakini Tuhan itu ada di arsy atau dia ada di atas langit itu, maka dia akan bertemu dengan ayat lain. Ayat lain Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia, yakni Allah Ta'ala tu bersama dengan kamu, ada bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Dan bertentang juga dengan ayat Al-Quran yang menyebut tidak ada 3 orang yang sedang berbisik-bisik kecuali Allah itulah rabi'uhum. 3 orang yang dengar bisik-bisik ni, tidak ada 3 orang bisik ni kecuali ada yang keempat. Siapa yang keempat tu? Allah. Wa huwa rabi'uhum. Dan tidak ada 4 orang yang sedang duduk bisik cakap senyap-senyap. Bisik tu 4 orang ni, tidak ada 4 orang yang berbisik kecuali ada yang kelima. Siapa yang kelima itu? Allah. Jadi kalau kita nak faham ayat dengan makna-makna zahir seperti ini, bagaimana dengan ayat-ayat ini? Maka sebab itu ini bukan cara faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah. Itu dasar muhkamah. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Demikian juga firman Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Itu menjadi pegangan Ahlus Sunnah bahawa Allah Ta'ala itu tidak menyerupai makhluk dari pelbagai sudut, antaranya melibatkan tempat. Kerana makhluk ini tidak ada satu makhluk kecuali dia memerlukan ruang. Dia ada tempat, dia ada ruang dia. Dan Allah Ta'ala tidak seperti itu. Iaitu tahqiq dalam kefahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Allah Ta'ala menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, dia ada
tetapi tidak bertempat, tidak segala-galanya, tidak dapat difahami hakikat sebenarnya. Satu rahsia yang sangat rahsia, sirrul asrar menurut ahli tasawuf. Menurut ulama usuluddin, kalimat yang dipakai oleh ulama usuluddin, al-ajzu anil idrak. Tak mampu kita nak mencapai hakikat Allah Ta'ala tu, boleh capai dah tu. Nanti kita rasa hakikat Allah Ta'ala ni tak mampu dah kita capai. Sangat rahsia. Rahsia segala, tak mampu kita capai dia. Boleh lah tu. Fahamlah tu. Sapalah tu. Itu bahasa usuluddin. Kalau hadis Nabi bahasanya, bahasa hadis Nabi pula, subhanaka la uhsi sana'an alaika. Maha suci engkau ya Allah, aku tak dapat menyanjungmu ya Allah dengan sebenar-benar sanjungan. Hakikat sebenarnya aku tak mampu dicapai. Sirrul asrar, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Rahsia segala rahsia, tak mampu dicapai. Tapi rahsia ini akan dibuka kepada orang mukmin di akhirat. Rahsia ni akan dibuka kepada orang yang beriman di akhirat, yang merupakan nikmat yang paling besar sekali, yang tidak ada nikmat yang melebihi daripada nikmat ini. Dapat melihat kepada rahsia zat Allah yang dinamakan ru'yatullah, iaitu apa yang difirmankan oleh Allah, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Muka-muka pada waktu itu berseri-seri melihat kepada Tuhan mereka itu. Dan dalam hadis Nabi, hadis yang mutawatir tarafnya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailata hadha. Kamu akan melihat Tuhan kamu dalam keadaan nyata, terang dan jelas, sebagaimana tamsilan, sebagaimana kamu melihat dengan jelas dan terangnya bulan purnama itu. Bukan berarti tamsilan Tuhan itu berupa seperti berupanya bulan, tidak. Dari segi jelas, yakin dan terang dan nyata, tak keliru sikit pun. Maka demikianlah Allah Ta'ala akan buka hijab kepada orang mukmin di akhirat, dapat mengenali zatnya yang maha suci, yang merupakan nikmat yang paling besar, yang tidak ada nikmat melebihi nikmat itu. Inilah yang diinginkan oleh ulama-ulama ahli tasawuf, sehingga mereka itu mengungkapkan bahasa-bahasa yang ditafsir secara salah oleh orang yang tidak faham maksud mereka itu. Rabi'ah al-Adawiyah mengungkapkan lebih kurang kata-kata dia kata, kalau aku menyembahmu kerana takut kerana neraka, humbangkanlah aku dalam neraka. Kalau aku menyembahmu kerana mengharapkan syurga, jangan kau beri. Tapi janganlah halang aku daripada melihat kepada dirimu ya Allah di akhirat nanti. Kata-kata Rabi'ah al-Adawiyah ini bukan bermaksud dia suruh campurkan dia dalam neraka. Bukan bermaksud dia suruh jangan beri syurga ke dia. Tapi nak kabarnya hak ni bukan tupuan aku. Hak tupuan aku ni supaya aku dapat melihat, mengenal hakikat dirimu ya Allah di akhirat, yang mencapai ru'yatullah. Tapi kalam Rabi'ah Adawiyah dan kalam-kalam yang serupa seperti ini telah ditafsir secara songsang dan salah oleh orang yang tak suka dengan ahli tasawuf, sehingga dia kata ajaran tasawuf ni sesat. Antaranya, tengok dia kata tasawuf ni tambah syurga, nak masuk neraka pula dah. Begitu pula dah. Macam-macam besar ini. Ini kekeliruan-kekeliruan yang muncul berkait dengan perkara-perkara seperti ini. Baik, itu masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah dengan maksud seperti itu. Tidaklah bermaksud bahawa Nabi Mi'raj itu menunjukkan kepada adanya tempat bagi Allah, tapi tidak, menurut faham Ahlussunnah itu adalah merupakan kedudukan. Ada setengah orang di antara mereka itu, kalau tak silap saya takut saya tersilap sebut. Kalau tak silap saya pernah baca rujukan ni dulu. Ada di antara mereka itu, kalau tak silap saya, termasuklah ini yang dikatakan oleh Syekh Ibn Taimiyah. Dia kata, kenapa kita berdoa, kita angkat tangan gini. Jadi, kedudukan kita berdoa ni, angkat tangan gini ni, dia kata itulah semacam dalil. Jadikan dalil bahawa Tuhan tu duduk di atas. Cuma saya tak berapa ingat rujukan mana dalam karya itu. Tak apalah, saya umum sajalah, bahawa di antara mereka yang berkeyakinan Tuhan tu ada di atas, di langit atau di arasy, antara hujah yang mereka pakai, hujah berdoa ni. Orang berdoa angkat tangan gini. Memang sunat angkat doa gini. Nabi bila berdoa dengan penuh keinginan, kadang Nabi angkat tinggi sampai nampak ni bawah
bawah ketiak Nabi ni, Nabi akak tangan. Cuma cara berhujah tu nak jadikan cara berdoa seperti itu, nak gambarkan bahawa Tuhan tu duduk atas ni sebab mitak tu arah atas. Gitu. Cara berhujah tu sangat rapuh lah. Bahasa nak kata sangat rapuh. Jadi nak kata bahawa Tuhan, nak sabitkan Tuhan di atas langit tu, maka kita dah gini. Itu pengujahan yang sangat sakit lah. Tak berapa sihat. Sebab apa saya kata gitu? Kalau kita baca hadis Nabi, Nabi ada menyebut kedudukan yang paling dekat antara manusia dengan Allah ni, itu berlaku pada masa orang tu sedang sujud. Aqrabu ma yakunul abdu minallah wa huwa sajid. Kedudukan yang paling hampir, yang paling dekat antara manusia dengan Allah Ta'ala ni pada waktu dia sedang sujud. Ke mana tempat kita sujud? Sudah tentu di tempat yang sama arah dengan kaki kita. Kalau kita kata latar lah, tempat kita sujud tu latar. Hadis beritahu itulah kedudukan yang paling dekat antara manusia dengan Allah. Jadi kalau kita nak buat bandingan secara logik akal lah, kalaulah Tuhan tu duduk alik atas langit, atas arah, alik atas lah, maka macam mana sujud tu paling dekat? Sudah tentu sepatutnya dahi kita ni lenggok ke atas lah. Hak tu dekat lagi. Kalau nak pakai buah hakalang tu, dekat sekali dahi kita ni lenggokkan ni. Dekat lagi dengan atas lah. Tapi sujud tak macam tu. Sunnah mengajarkan kita, sujud kita tu sama arah dengan kaki kita, atas latar. Tapi Nabi beritahu itulah kedudukan yang paling dekat sekali antara manusia dengan Allah. Berarti bahawa kedudukan dekat dan dekat ni bukan atas fenomena zahir itu, tapi atas kelakuan ehwal tu. Pada waktu sujudlah manusia akan menyedari hakikat diri dia sebenarnya, bahawa dia ni sangat kerdil, sangat hina, tak ada apa-apa, sama tarah dengan tanah aja. Jadi kedekatan itu bukan dekat tempat, tapi dekat dari segi kedudukan. Jadi kalau kita nak faham secara logik akal, nak membuktikan Tuhan atas langit semata-mata kerana orang berdoa angkat tangan gitu, itu canggung lah, canggung. Jadi kita banding dengan hadis tadi tu agak canggung sikit. Baik, kemudian perkara selanjutnya yang saya nak sentuh sikit tentang perjalanan Nabi ke Baitul Maqdis. Nabi telah berjumpa dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu yang sudah pun meninggal dunia, Nabi jumpa lagi. Bukan sekadar jumpa, tetapi bersolat dengan mereka itu dan mengimamkan mereka itu. Dah mana itu? Kan mati belaka dah kan? Kecuali Nabi Isa dan Nabi Khidir menurut satu pendapat. Isa lah yang sahih, yang tidak mati. Hak lain mati belaka dah. Tapi boleh berjumpa lagi itu macam mana? Inilah satu perkara yang disebut oleh ulama-ulama ahli tasawuf yang dipertikaikan, ditolak oleh ulama segolongan ulama-ulama syariah, iaitu istilah yaqazah. Yaqazah ni orang yang hidup bertemu dengan orang yang sudah mati dalam keadaan yang bukan tidur, jaga. Tetapi dia tidaklah seperti pertemuan fizik ini. Dia tetap berlaku secara kerohanian. Cuma perkara itu berlaku bukan dalam bentuk tidur, tapi dalam bentuk sedar. Perkara seperti itu disebut yaqazah. Baik, dalam peristiwa itu, dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini, Nabi berjumpa dengan nabi-nabi yang terdahulu. Demikian juga ketika Nabi Mi'raj naik ke langit, berjumpa dengan beberapa nabi yang sudah pun meninggal dunia. Semua sudah meninggal dunia. Nabi berjumpa lagi.
Jadi sekarang bagaimana? Maka di sinilah ulama tasawuf menjadikan ini sebagai dalil kesahihan, keharusan dan kesahihan apa yang disebut sebagai yaqazah tu. Istilah yaqazah ni, seorang yang hidup bertemu dengan orang yang sudah mati dan kadang jaga. Itu yaqazah. Perkara ni bila berlaku kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, maka ia dinamakan mukjizat. Dan sekiranya berlaku kepada awliya, maka ia dinamakan karamah. Memang istilah mukjizat, karamah ni, karamah, mukjizat dan sebagainya, memang perkara ni luar biasa, tak masuk akal, tapi bukan mustahil. Tapi isu ini ditolak oleh sekelompok ulama. Tak apalah, orang nak terima, terimalah, tak mau terima sudahlah. Cuma kita tak boleh dengar berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan macam mana? Sehingga orang-orang yang menerima konsep ini dianggap sebagai sesak lah, dianggap sebagai bid'ah lah. Tak boleh sampai tangga tu. Tak mau terima, tak apalah. Itu bukan masalah usul, bukan masalah wajib, bukan masalah kena terima, bukan masalah dasar iman. Dia masalah furu', masalah cabang saja. Nak terima, terima, tak mau terima sudah. Golongan ulama yang terima, ini hujah dia. Antaranya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi bukan saja berjumpa, bersembahyang lagi dengan orang yang sudah mati. Jadi bila perkara ini berlaku kepada awliya, maka itu dinamakan karamah, keramat. Keramat awliya berlaku sabit. Jadi kita dengar adalah beberapa kelompok. Satu ketika dulu bila isu yaqazah ini dibangkitkan, sebenarnya benda ini dia sentiasa diputar balik. Isu dibangkitkan sekejap, orang jawab senyap, lama orang lupa, dia lambung semula. Jadi kitaran semula ni banyak. Ya kita semula. Isu tula je. Zikir ismuzza lah, sayyidina lah, itulah. Tula je. Dia putar alam. Putar kakang putar. Lama sikit filem ni tak main, pusing semula filem ni. Payah semula. Penuh panggung pula. Lama senyap tu, putar semula. Penuh bagi panggung pula. Ini putar alam. Tapi isu Al-Imam Jalaluddin Sayuti dia tulis satu kitab. Tanwirul Halaq fi jawazi ru'yatil nabi wal malak, menjelaskan sesuatu yang gelap pekat, kata orang. Nak khabar isu ni, isu yang tak ramai orang bahas, gelap pekat. Dalam menyatakan fi jawazi atau satu cetakan dia sebut fi imkani, ada yang sebut fi jawazi ru'yatin nabi wal malak, untuk menyatakan keharusan melihat Nabi dan para malaikat. Yang menerima konsep ini termasuklah Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Termasuk nak khabar seorang. Tapi jumlah ulama yang menerima konsep ini ramai. Tak apalah perkara isu ni bukan saya tujuan untuk menjelaskan isu ni. Cuma nak khabar kalau ada orang bakit isu macam ni, hendaklah kita tahu bahawa isu ini isu khilaf di antara ulama. Maksudnya orang nak pakailah, tak mau pakai sudah. Cuma jangan sampai ada satu kelompok tu membid'ahkan orang kerana benda ni, atau mensyirikkan orang kerana benda ni, ataupun menyesatkan orang kerana ni. Itu tak mau dengar. Sebab masalah ini pertama sekali dia bukan masalah akidah usul, bukan dasar akidah, dan dia bukan perkara yang wajib dipercayai. Dia hanya masalah furu'. Yang kedua, golongan ulama ada yang mensabitkannya dan mereka juga ada dalil-dalil. Kalau dalam sahih, riwayat hadis yang sahih yang selalu dijadikan rujukan oleh ulama-ulama dalam perkara ini, iaitu hadis Nabi, Nabi menjelaskan, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah wa la yatamassalu syaitanu bi. Sesiapa yang melihat aku dalam keadaan tidur, dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Syaitan itu tidak berupaya untuk menyerupa dan rupa aku. Jadi hadis ini telah ditafsir dengan macam-macam, dan redaksi hadis ni pun, nas hadis ni pun ada kelainan-kelainan sikit-sikit.
Tapi beberapa riwayat yang kalimat-kalimat ada perbezaan. Kita ambil riwayat saya sebut tadilah. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah. Sesiapa yang melihat aku dalam tidur, yang mimpi jumpa dengan aku, dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Setengah riwayat pula sebut siapa yang melihat aku dalam mimpi dan tidur, yang dia bermimpi memang betul-betul dia tengok aku. Dua-dua ni ada riwayat belaka dan maknanya tidak berlawan. Riwayat yang kata siapa yang melihat aku dalam tidur, yang dia bermimpi melihat aku, sesungguhnya dia melihat aku sungguh, memang betul. Dan makna itu jelas. Yang ni kalau orang mimpi jumpa Nabi, memang betul, bukan benda lain. Sebab apa? Kerana ada riwayat lain sebut setan itu tidak berupaya nak menyerupakan diri dalam rupa Nabi. Tak boleh nak buat. Riwayat asal lagi tak sebut gitu. Siapa yang lihat aku, jumpa aku dalam mimpi, melihat aku dalam mimpi, dia akan jumpa aku dalam keadaan sedar pula. Ini cerita lain pula. Maka setengah orang tu yang dia cuba menafsirkan ayat ni dengan nak menolak cuba nak menolak faham ahli tasawuf ni, cuba tafsir macam ni. Dia kata siapa dia yang tengok aku dalam tidur di di Mekah, lagi dia akan jumpa aku di Madinah pula dalam keadaan jaga. Ada orang kata gitu. Ada orang kata pula siapa yang mimpi jumpa aku dalam keadaan tidur, nanti di akhirat dia akan jumpa aku dalam keadaan sedar. Baik, ulama-ulama jawab macam ni. Hadis ini hadis ikhtisas. Hadis menyatakan kelebihan. Jadi kalau tengok jumpa Nabi Mekah, tengok Madinah pula, itu dilihat tidak ada aspek kelebihannya. Mimpi Mekah nanti jumpa Madinah pula, dan apa aspek kelebihan? Sedangkan hadis ini adalah hadis ikhtisas. Atau juga siapa yang tengok aku dalam mimpi, kemudian di akhirat dia akan jumpa dengan aku, orang tak mimpi pun jumpa dengan Nabi. Ia bukan ikhtisas. Maka ulama tasawuf memahami ada makna khusus. Jadi iaitu dengan mana siapa yang tengok aku dalam mimpi, satu hari dia akan insya-Allah akan berjumpa dengan Nabi dan akan jaga, bukan tidur. Bukan tidur. Jadi hak mana wallahu alam. Jadi yang penting bahawa masing-masing ada sudut pandang sendiri. Cuma saya nak kabarnya, orang yang nak pakailah, tak mau pakai sudahlah. Itu dia. Cuma kalau nak tengok alim ulama, sejumlah yang sangat ramai di antara alim ulama yang menerima perkara ini. Termasuklah Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Dalam Al-Munqidh min ad-Dalal, Imam Ghazali menceritakan pengalaman ahli tasawuf ni, hatta innahum fi yaqazatihim yarawnal malaikata wa arwahal anbiya'i wa yantafi'una bihim. Atau lebih kurang ayat-ayat ujung tu saya tak ingat. Mereka ini di kalangan awliya salih ni, ada di antara mereka ini dalam keadaan mereka sedar, mereka dapat melihat para malaikat dan ruh para nabi dan mengambil manfaat daripada mereka itu. Itu kenyataan Al-Ghazali dalam Al-Munqidh min ad-Dalal. Kita berpanjang itulah. Cuma kita nak bagi solusi, nak kabarnya orang nak terimalah, tak mau terima sudahlah, tak apalah. Cuma jangan sampai tahap mensyirikkan orang yang terima bidah. Apatah lagi yang menerima perkara ni, yang memakai perkara ni termasuk sejumlah alim ulama besar. Hari ni yang kita rasa kurang bagusnya, ada setengah orang hari ni dia cuba beri gambaran bahawa alim ulama ni yang dapat melihat Nabi dan kena jaga ni, dia anggap mengalami satu jenis penyakit. Saya nak sebut penyakit tu pun payah nak sebut perkataan. Payah nak sebut nama penyakit tu. Penyakit ronda tak tahulah. Penyakit-penyakit macam jenis-jenis orang mental gitu lah lebih kurang. Jadi nak samakan ulama dengan penyakit orang punya penyakit gini, Masya Allah. Masya Allah. Jadi yang terlibat dengan peristiwa ni melibatkan ulama-ulama besar yang ternama, yang diiktiraf. Tiba-tiba kita kata orang mengalami sedang mengalami penyakit psikologi ataupun sakit jiwa lah sedang. Boleh nampak bayang macam orang jumpa tu raya tu. Masya Allah. Ini nak khabar hilangnya hormat dalam hati alim-alim kita hari ni terhadap ulama-ulama dulu.
Sebab tu Nabi beritahu tak pelik lah hari zaman ni, qalilun ulama'uhu kasirun khutaba'uhu. Semua akan jumpa satu zaman, kalau umur panjang kata, iaitu satu fenomena qalilun ulama'uhu, orang yang betul-betul alim ni tak ramai, tapi khutaba, juru cakap ni, pemidatu, penceramah ni, ni orang ramai. Ni orang ramai. Kasirun khutaba, tapi bukan ulama. Nabi akan banyak jumpa macam-macam ni. Wallahu a'lam. Itu saya rasa mungkin masa pun suntuk dah. Jadi itu antara beberapa perkara yang saya rasa saya dapat kongsikan untuk kita sama-sama. Yang penting biarlah kita ni ada asas ilmu dan kefahaman yang baik. Masalah khilaf ulama terserah. Nak pakailah, tak mau pakai sudahlah. Nak terima, tak mau sudahlah. Tapi janganlah sampai sesat menyesatkan. Kecuali memang benda tu tidak ada kompromi. Isu tu menurut ulama memang isu tu tidak ada jalan kecuali perkara itu melibatkan kesyirikan, kekufuran dan sebagainya. Tapi kalau dia merupakan masalah yang tarafnya khilaf, ada orang terima tak, kawandalah, masing-masing pakarlah. Nak pakar guna-guna pun. Sekali itu saja dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.